اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 50, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 50, baris ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia barang siapa akan badannya berlumur dengan dunia, akan badannya, badan barang siapa berlumur dengan dunia. Berlumur dengan dunia ni maknanya bersungguh-sungguh dengan pekerjaan dunia, dan hatinya kosong dan bersih daripada dunia. Ini sangkaan. Barang siapa menyangka akan badannya berlumur dengan dunia, walaupun zahirnya bersungguh-sungguh di dalam urusan pekerjaan dunia, badan je sibuk dengan dunia, badan je yang bergelomang dengan dunia, zahir sahaja, dan padahal hatinya kosong dan bersih daripadanya. Mana hatinya kosong daripada dunia, hatinya bersih daripada dunia, cuma zahir badan je lah bergelomok, bersibuk dengan urusan dunia, tapi hatinya kosong daripada dunia dan bersih daripadanya. Hatinya bersih daripada dunia, maknanya hatinya tidak terpengaruh dengan zahir badan, bersibuk dengan pekerjaan dunia. Barang siapa yang menyangka seumpama ni, nescaya, tu jawab dia, telah menipu akan dia, akan barang siapa yang menyangka tadi oleh syaitan. Zahir je, badan je bergelomang dengan pekerjaan urusan dunia, tapi hati kosong daripada dunia, hati bersih daripada dunia, hati hanya ada akhirah semata-mata, cuma zahir badan sahaja yang berlumur, yang bergelomang dengan dunia. Barang siapa yang menyangka seumpama ni, nescaya telah menipu akan dia, akan barang siapa yang menyangka tadi oleh syaitan. Mana kata barang siapa yang menyangkakan seumpama tadi itu ditipu oleh syaitan, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla
tabtalla qadamah innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ma. Hal, ini pertanyaan, hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamah. Maknanya kalau kita tengok ni tanda soal itulah. Artinya hanya bandingan yang mempunyai dunia, sahibud dunia, orang yang mempunyai dunia, seperti yang berjalan pada air, kalmashi fil ma, seperti yang berjalan pada air, seperti orang yang berjalan pada air, orang yang mengarung dalam air. Orang berjalan pada air, mana orang berjalan di tempat yang ada air. Adakah kuasa, hal yastati'u, adakah kuasa yang berjalan, mana orang yang berjalan pada air, adakah kuasa bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Ni ada tanda soal. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Kuasa ke berjalan pada air? Boleh tak nak memastikan bahawa tapak kaki itu tidak basah oleh air? Kuasa. Yang tiada kuasa, bahkan tidak kuasa. Tidak kuasa dan tak mungkin tak kena basah dua tapak kaki tadi. Ini istifham inkari dia panggil. Adakah kuasa? Yakni tidak kuasa sama sekali. Orang yang berjalan pada airnya, tapak kakinya tidak basah. Seumpama itulah orang yang mempunyai dunia. Walaupun dia tu berlumur dengan dunia, walaupun dia bergelomang dengan pekerjaan urusan dunia sekalipun, hati dia kosong daripada dunia, hati dia bersih daripada dunia, hati dia tidak terpengaruh dengan dunia. Tak mungkin. Itu kalau timbul sangkaan seumpama tu, itu ditipu oleh syaitan. Maknanya orang yang berlumur dengan dunia, bergelomang dengan pekerjaan dunia, begitulah hatinya, sedikit sebanyak. Kemudian kita di penghujung dah ni, sifat kecelaan yang ketujuh, kasih akan dunia. Apakah dunia? Telah dibicarakan terdahulu. Diri dunia tidak dicela pada syarak. Sebagaimana terdahulu, kasih akan harta dicela pada syarak, kasih akan kemegahan dicela pada syarak. Diri harta tidak dicela pada syarak. Diri kemegahan tidak dicela pada syarak. Sebagaimana diri dunia itu pun tidak dicela pada syarak. Dunia termasuk anak pinak kita, anak cucu kita, dunia. Diri anak cucu kita tidak dicela pada syarak. Yang dicela adalah kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia. Kasih mana pula dicela pada syarak? Dia ada peringkat-peringkat dia. Kemudian terdahulu apa dia dunia? Dunia adalah perkara yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Itu je. Apa dia dunia? Setengah mentakrifkan dunia ni perkara yang mengganggu kita akan pekerjaan akhirah. Itu dunia. Pandai ni. Apakah di dunia? Setengah letak pandangan dunia ni perkara yang tidak bersama dengan kita lepas kita mati.
Itu dunia. Dia beberapa takrifan tu sama je lah. Dunia perkara yang tidak ada manfaat lepas dia mati, ataupun dunia perkara yang mengganggu kita dalam melakukan amal ibadah, ataupun dunia perkara yang tidak bersama dengan kita lepas ada kita mati. Sama je. Maksud dia sama je lah. Perkara yang tidak ada manfaat dalam mati, memanglah lepas dia mati tak bersama dah dengan kitanya. Sebaliknya, kalaulah perkara ni bermanfaat lepas dia mati, dia panggil akhirah. Hak itulah yang akan bersama dengan kita selepas kita mati. Maknanya perkara dunia tapi bermanfaat lepas dia mati. Tengok apa? Pahala kita, kebajikan kita. Yang bermanfaat lepas dia mati ni barang yang bersama dengan kita selepas kita mati. Barang yang bersama dengan kita. Itu dia panggil akhirah. Hak dunianya barang yang tidak ada manfaat lepas dia mati, barang yang tidak bersama dengan kita selepas kita mati. Tapi kalau harta benda kita, anak pinak kita, bermanfaat kita lepas dia mati, sebab apa? Sebab ini dunia kita, anak pinak kita ni hak taat kepada Allah, itu bermanfaat lepas dia mati. Itu tak menjadi dunia. Maknanya harta kita, anak pinak kita masih lagi bersama dengan kita lepas kita mati. Itu pahala kita lagi. Harta yang kita tinggal, dunia yang kita tinggal, digunakan oleh anak cucu kita pada beribadah kepada Allah. Kita boleh pahala. Itu pahala kita akan bersama dengan kita lepas kita mati. Itu akhirah. Kita boleh faham lah tu. Hak mana dunia, hak mana akhirah. Bermanfaat lepas dia mati, bersama kita lepas dia mati, itu bukan dunia, itu akhirah. Walaupun perkara itu duduk atas dunia, rupa dunia sekalipun. Ini contohlah. Kadang-kadang kita boleh jadi salah faham. Bila kita mati, harta benda kita tak bawa. Bila kita mati, harta benda kita tak bawa. Yang bersama dengan kita adalah amal. Keluarga balik, kita maklum dalam hadis tu. Harta balik. Ada ni. Mana kita harta tak bawa lepas dia mati. Jadi harta yang kita tinggal tu yang dipusakai tidak bermanfaat kepada kita. Tidak. Janji anak cucu ni kita beri dia ilmu agama, amal agama. Harta yang dipusakai, yang digunakan oleh anak cucu kita untuk mengabdikan diri akan Allah. Mana kata kita tak ada manfaat? Mana tidak bersama kita? Bersama kita lah. Anak kita buat amal ibadah, semata-mata anak kita buat amal ibadah, kita boleh pahala dah. Ada ni. Harta kita tinggalkan diguna oleh orang pada buat ibadah, kita boleh pahala. Sekarang ni anak kita menggunakan harta pusaka ditinggalkan untuk buat ibadah. Dua jalan kita dapat pahala. Yang pertama, anak kita. Yang kedua, harta kita. Ada ni. Kita mati tak ada tinggal sebarang harta. Mana yang anak kita hidup atas dunia itu harta dia sendiri. Tapi anak ni anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah, kita boleh pahala. Harta yang kita tinggalkan sedekah jariah. Harta yang kita tinggal sedekah jariah, orang lain yang buat amal ibadah atas harta yang ditinggalkan, kita boleh pahala atas nama sedekah jariah. Tapi kalau harta yang kita tinggalkan digunakan oleh anak kita sendiri pada mengabdikan diri akan Allah, dua lapis kita dapat pahala. Tak panggil bersama dengan kita tu, bersama. Harta pusaka tu dunia rupanya. Anak yang menggunakan harta pusaka tu dunia.
Tapi bersama kita lepas dia kita mati. Itu tak panggil dunia, itu panggil akhirah. Atau macam mana? Macam mana kita hidup atas dunia. Cuma macam mana kita nak jadikan kehidupan dunia ni adalah perhumaan untuk akhirah. Itu bergantung pada ilmu dan amal kita. Bergantung pada ilmu dan amal kita. Segala-galanya akan jadi akhirah. Kalau kita betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, tak ada dunia. Kalau betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, kehidupan adalah ibadah semata-mata, wajib sunat, wajib sunat. Itu kehidupan Nabi SAW. Di Nabi tidak berlaku perkara yang harus. Tidak berlaku perkara yang harus. Di Nabi berlaku adalah wajib sunat, wajib sunat. Gerak diam tu perkara harus. Makan minum tu perkara harus. Tapi gerak diam Nabi adalah beribadah. Makan minum Nabi adalah kerana beribadah. Maka tak ada hak perkara harus. Sama ada wajib sunat, wajib sunat. Mana pun akhirah belaka. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi dalam kehidupan kita, akhirah belaka. Wajib sunat, wajib sunat. Kita duduk atas dunia ni. Tapi sebaliknya, kalau tak ada ilmu, tak ada amal, hak akhirah, walaupun rupa akhirah sekalipun, tapi bukan akhirah dunia. Walaupun rupa akhirah, buat ibadah rupanya, tapi tanpa ilmu, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan bersama kita lepas kita mati. Tidak bermanfaat pada kita lepas dia mati. Dunialah namanya. Rupanya amal ibadah tanpa ilmu. Bermanfaat lepas mati, tidak bermanfaat lepas dia mati. Bersama kita lepas mati, tidak bersama dengan kita lepas dia mati. Dipanggil apa? Dipanggil dunia. Itu je. Nak jalan kehidupan atas ilmu dan amal. Ni kena letak molek. Ilmu dan amal. Amal pula amal yang zahir, amal yang batin. Jadi hak berkaitan dengan berlumur dengan dunia yang tidak beri manfaat lepas anda mati, tapi hatinya kosong daripada dunia. Itu tertipu, diumpamakan dengan orang yang berjalan pada air. Tapi kita ni orang lemah. Kadang-kadang jadi akhirah, kadang-kadang jadi nafsu dunia semata-mata. Gitu ialah kita ni. Maka di hati kitanya bercampur dunia akhirah, dunia akhirah. Hak banyaknya dunia, akhirahnya sikit-sedikit saja. Tu kita orang awam. Cuma kita pastikan dunia yang tidak bermanfaat lepas dia mati ni jangan memudaratkan kita lepas dia kita mati. Dunia yang tidak bermanfaat lepas dia mati, tapi jangan jadikan dunia tu memudaratkan kita lepas dia kita mati pula. Jangan. Tidak bermanfaat lepas dia mati, rugi dah. Tapi kalau tambah pula memudaratkan, tu beratlah kitanya. Macam mana nak dapatkan dunia? Membelakangkan syarak. Macam mana menggunakan dunia, harta contoh di tangan pada jalan yang tidak diredai. Ini memudaratkan kita pada hari akhirat. Tapi kalau dia menggunakan dunia yang halal, untuk keinginan nafsu dia yang tidak diharamkan, tidak ada manfaat lepas dia mati, tapi tidak memudaratkan lepas mati, walaupun persoalan akan jadi panjang. Kalau kita dengan dunia kan, apa-apa perkara kita nak hak nafsu kita sukalah, apa-apa kan. Dan kita banyak dunia, kita banyak harta, kita akan cari yang berkenan dengan nafsu kita. Nafsu kita. Tapi harta yang halal, yang kita berkenan tu pun syarak tak salah, tapi nafsu kita semata-mata tak ada manfaat lepas dia mati. Tapi nafsu ni lama-lama dengan apa yang ada di kita jadi sombong. Itu bicara lain pula.
tu memudaratkan kita pula. Sombong nanti tidak akan bicara sifat kecelaan yang ke-8. Dunia berlebihan ni, hak dunia hak tidak ada manfaat daripada mati tadi ni, walaupun tidak memudaratkan, tapi dia akan timbul pula sifat kecelaan yang ke-8, sifat membesarkan diri, takabur. Ini susunan dalam kitab Penabagati sifat-sifat kecelaan. Dan bila dia ada di kita ni, di kita ni kita orang berharta, dunia banyak. Yang ada di kita ni hak mewah-mewah belaka. Untuk kesukaan kita. Bukan dengan harta yang halal. Hak kita suka pun syarat tak larang. Ada ni. Tapi bila hak ada di kita tu hak lebih-lebih, jadi mudah nak sombong. Tengok orang hak kurang. Kurang dengan harta benda dunia, jadi sombong. Tu dicela pada syarat. Ada ni. Kemudian dunia di hati, akhir hati ni, keadaan hatinya macam mana? Nak kosong daripada dunia, hak tu bergantung kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nak bersih hati daripada dunia, itu bergantung pada kurniaan Allah. Hak tu tak boleh nak buang gitu, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tadi dengan dunia tu sendiri pun banyak, sampai masa dipersoalkan, banyak perkara-perkara yang syubhat. Nak dapat dunia tu terkadang bercampur dengan perkara syubhat. Dapat harta benda dunia. Dalam kehidupan kita banyak berlaku perkara-perkara syubhat. Tambahan kita dia di akhir zaman. Tu dia nak bicara berhati tu agak sukar. Mana kodok-kodok kita orang awam, di dunia, di hati kita ada dunia, tapi kita imbangi dengan ilmu dan amal kita. Lepas tu dalam hati kita tu kita terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak bersih hati sepenuhnya daripada dunia. Yang ada di hati hanyalah Allah. Itu maqam aulia, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan jadikan dunia tu yang menghalang kita daripada amal ibadah, menghalang kita daripada belajar, dan menghalang kita daripada melakukan amal ibadah. Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hadis tadi tu saya kadang-kadang guna kat hadis ni sebagai dalil bahawa percakapan asbabnya tak salah. Tiada basah oleh tapak kakinya dengan air, pastilah tapak kaki tu akan basah bila berjalan pada air. Walau basah tu bukan air yang buat, qada-qadar tu. Tapi Nabi sandar kepada air lah. Bila berjalan pada air, kuasa ke kaki kita tak basah? Pasti tidak kuasa. Kaki kita akan basah dengan air. Basah kering itu bukan perbuatan air, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaralah mana Nabi sendiri menyandar ini kepada asbab. Nabi bersandar pada asbab. Banyaklah hadis-hadis yang lain tu. Walau hakikinya yang menjadikan tapak kaki basah adakah air? Tak. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Air makhluk tidak boleh memberi bekas. Basahnya tapak kaki adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kau bandingan air lah yang membasahkan tapak kaki bila kita berjalan pada air. Ini panggil apa? Sandar kepada asbab. Ada salah. Dalam hadis-hadis banyak, dalam ayat-ayat Quran pun banyak. Macam sebut minggu lepas lah, minggu lepas sandar kepada ni air apa? Air ni lah musim sekarang ni. Apa ni? Hak ombak ni, hak air pasang. Hak cerita air pasang tu lah. Air pasang kerana air hujan daripada hulu turun banyak. Lepas tu mari pula angin kuat.
Jadi air pun pasang, air pun melempah. Akhirnya tebing-tebing pun runtuh. Itu semua sandar kepada asbab belaka. Walhasmu yang berlaku perbuatan Allah, bukan perbuatan angin dan bukan perbuatan air yang meruntuhkan tebing-tebing, yang meruntuhkan tepi-tepi patah. Itu bukan. Itu bukan perbuatan air. Ombak yang kuat macam mana pun makhluk, takut tak air bekas. Tapi duk sandar air, ombak itu panggil apa? Asbab. Pegangan kita tetap dah segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cakapan harian kita, al-lughah tudau ala zahir. Al-lughah tu benar ala zahir. Lughah ni dibina atas zahir. Zahirnya airlah, ombak lah. Maka cakap gitulah. Pegangan tetap dah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini hadis mauquf, perkataan sahabat. Sayyidina Ali didoakan dengan karramallahu wajhah, telah memuliakan oleh Allah Ta'ala akan wajahnya, akan muka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab Sayyidina Ali tidak pernah sembah berhala. Sayyidina Ali ikut Nabi daripada budak lagi, kita maklum. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, sebelum tu adalah sembah berhala. Setengah menceritakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun macam Sayyidina Ali juga tidak pernah sembah berhala. Walaupun masuk Islam, sebab Sayyidina Abu Bakar ni sebaya dengan Nabi, mana tua dia ingat wallahu a'lam. Tapi Sayyidina Abu Bakar sendiri pun setengah mengatakan tidak pernah menyembah berhala, bukan hanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi kenapa Sayyidina Ali didoa dengan karramallahu wajhah? Di antaranya kerana Sayyidina Ali tidak pernah sembah berhala. Apa kata Sayyidina Ali? Halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Artinya yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisab, yakni diperiksa pada hari kiamat. Dan yang haram daripada dunia sebab bagi diseksa dengan api neraka. Hak halal akan dihisap satu persatu. Yang lagi banyak dunia, yang lagi banyak harta, yang paling panjang hisap, paling lambat masuk ke syurga Allah. Berbeza dengan orang fakir, orang yang tidak ada harta. Mereka masuk syurga lebih cepat daripada orang kaya, yang orang kaya yang bertakwa ni, orang kaya yang bersyukur. Tetapi kalulah harta yang banyak yang menyebabkan hisab yang panjang, tapi dia menjadi orang kaya yang bersyukur, walaupun kerana perkiraannya lama, lambat ke syurga, tapi dapat syurga yang lebih tinggi daripada orang fakir yang sabar, yang hisabnya pendek sebab hartanya sedikit. Tapi kalau hartanya banyak, hisabnya panjang, digunakan harta untuk melakukan maksiat, tu habis ceritalah. Tapi kalau harta yang banyak, dunia yang banyak, hisab yang panjang, tapi semuanya ketaatan, jadi orang yang banyak harta, orang yang banyak dunia, orang yang kaya tapi yang bersyukur. Memang lambat masuk syurga, tapi syurganya darajah yang lebih tinggi daripada orang fakir yang sabar. Jadi dunia yang halal panjang hisab dia, tapi kalau dunia yang haram, itu seksaan lah. Yang mana asalnya seorang laki-laki datang berjumpa dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mana cerita akan daku berkaitan dengan dunia. Jadi seorang laki-laki ni minta pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya sifatkan akan daku berkaitan dengan dunia. Apa dunia ni? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkaitan dengan dunia ni, mana dunia ni, siapa yang sehat, apa dia, panjang dia punya hak kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah tu.
Orang yang di dunia ni sihat, nescaya di hari akhirat dia sakit. Di atas dunia dia aman, nanti nescaya dia akan menyesal di hari akhirat. Siap? Dah. Maksud dia gini, dunia ni orang sihat, akhirnya sakit juga. Gitulah. Orang sihat atas dunia ni segor mega. Siapa masa? Sakit. Itulah dunia. Itu dunia. Orang pakai atas dunia ni duka cita. Orang kaya atas dunia dapat fitnah. Tak kaya, akhirnya fitnah, akhirnya didengkikan oleh orang. Dunia ni lah ni sifat dunia. Sehat, nanti jadi jatuh sakit. Fakir di dunia akan jadi duka cita lah. Kaya di dunia jadi fitnah. Kaya di dunia akan didengki oleh orang. Ini dunia. Apalah pergi kepada yang halal kena hisab, yang haram akan diseksa. Ini seorang lelaki tanya Sayyidina Ali berkaitan dengan dunia. Dunia kita sehat-sehatlah, tapi setara lama mana kita sehatnya. Hidup miskin duka citalah, susah, sempit. Hidup kaya, macam-macam fitnah pula timbul. Ni sifat dunia. Nak dapat kesenangan yang sebenar-benar di hari akhirat. Jadi dunia yang halal akan dihisap di hari akhirat. Dunia yang haram akan diseksa dengan api neraka di hari akhirat. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat Nabi Isa alaihissalam, melihat oleh Nabi Isa alaihissalam akan dunia pada rupa perempuan yang tua yang sangat huduh. Atas perempuan tua tadi ni daripada tiap-tiap perhiasan. Ni pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam 500 tahun sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 500, 400 begitulah. Tapi ingat, antara Nabi Isa alaihissalam sampai kepada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana 500 tahun begitu. Jadi pada masa Nabi Isa alaihissalam tu pun dunia ni rupa perempuan tua yang sangat huduh. Dunia pada masa Nabi Isa alaihissalam, bukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pada masa kita sekarang. Pada masa Nabi Isa alaihissalam tu dunia ni dalam rupa perempuan tua yang sangat huduh. Tua ni dunia ni. Atasnya atas perempuan tua tadi daripada tiap-tiap perhiasan. Ni dunia. Sebab apa? Sebab sebagaimana dia ni dunia tempat kesedapan sama dengan perempuan. Macam mana dunia penuh dengan tipu daya, sebagaimana juga dengan kelakuan perempuan. Jadi dia dirupakan dunia dengan perempuan, rupa perempuan yang tua, bukan lelaki yang tua. Sebab apa dunia dengan rupa perempuan? Sebab sebagaimana dunia begitu ke perempuan tempat kesedapan. Sebagai dunia begitu ke perempuan tempat timbulnya tipu daya, bagai-bagai tipu daya. Maka bersabda ia, Nabi Isa AS bagi dunia yang rupa perempuan tua tadi, bagi dunia yang rupa perempuan tua, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Berapa orang suami yang berkahwin engkau akan mereka itu? Maka menjawab dunia itu, tiada dapat aku menghingga mereka itu. Mana apa ni? Maknanya berapa ramai orang yang dapat
dipengaruhi tau, atau ditawang oleh dunia, tidak terhingga. Orang yang ni banding, kalau perempuan berkahwin, kalau dunia maka bersabda Nabi Isa alaihissalam, adakah mentolak mereka itu akan dikau, atau mati mereka itu daripada engkau? Adakah mentolak mereka itu suami akan dikau? Mana apa ni? Sama ada suami itu melepaskan diri daripada engkau, atau mati mereka itu daripada engkau, ataupun mati bersama dengan engkau lah. Mati bersama dengan engkau. Mana apa? Adakah orang yang dunia pengaruhi tadi ni akhirnya melepaskan daripada dunia, ataupun mati dengan dunia? Ataupun mati dengan dunia. Sekarang ramai yang telah ditawang oleh dunia. Rupa tadi, ramailah orang yang berkahwin dengan perempuan tua yang sangat huduh ni. Jadi sekarang ni adakah mentolak mereka itu akan dikau? Adakah suami engkau tu tinggal engkau, perempuan tua yang huduh ni, atau mati mereka itu daripada engkau, atau mati bersama engkau? Mati mana? Cerah mati lah. Kalau dunia kau, adakah orang yang ditawang oleh dunia tadi ni meninggalkan, melepaskan diri daripada dunia, ataupun mati beserta dengan dunia? Itu persoalan dia. Yelah, terkadang ditawang oleh dunia sampai masa mereka tinggalkan dunia. Mereka jadi, kalau ada dunia sekalipun, dunia untuk bekal akhirat. Itu yang melepaskan diri dunia. Maka berkata perempuan tua tadi, bahkan aku punah sekalian mereka itu. Macam mana dengan cetakan baru? Aku punah sekalian mereka itu. Cetakan baru, punah, bunuh, pernah. Hak Rumi punah. Hak Jawi baru tu jadi perau. Ni pewau. Pas saya ni pewau. Pewau nun he. Punah. Jadi hak Rumi tu punah. Masa saya ngaji dulu, ada hak tu gurunya kekalkan dengan punah. Ada yang dia bukan punah, dia tu bunuh. Gitulah. Kalau punah dengan mana apa? Bahkan aku punah sekalian mereka itu dengan makna aku telah merosakkan kesemua mereka itu. Mana apa? Aku telah jatuhkan mereka itu dalam kerugian dan kecelakaan. Badan ni. Mana tak ada hak tadi tak betul tadi tu. Adakah mentolak mereka itu akan dikau? Mana adakah suami itu melepaskan dia daripada engkau, perempuan tua, atau mati mereka itu daripada engkau, ataupun mereka mati ni mereka tinggalkan dikau. Tinggal ni atau mati mereka itu daripada engkau. Maknanya mereka mati itu mereka tinggalkan dikau, bukan mati bersama dengan engkau. Jawab dunia ni, jawab perempuan tua ni, bahkan aku punah sekalian mereka itu. Kenapa? Aku jatuhkan mereka itu dalam kerugian dan kecelakaan. Tak ada orang boleh lepas diri. Tak ada orang yang boleh mati tinggal dunia. Tak ada. Mana apa? Bersama dengan dunia, tidak pisahkan diri dengan dunia, dan bersama dunia sampai ke mati.
Aku punahkan sekalian mereka itu. Mereka yang telah ditawang lah kalau kita kata kok. Mana mereka yang telah ditawang oleh dunia tak akan melepaskan diri daripada dunia sampai ke mati bersama dunia, tidak akan tinggal dunia. Orang yang telah ditawang oleh dunia, hak ni hak perempuan tua. Perempuan tua huduh berkahwin dengan suami, ramai mana tak dapat dihinggakan. Yang suami dapat perempuan tua yang huduh ni, adakah diceraikan? Tidak. Mana tidak menceraikan isteri yang tua ni. Mana pun sampai ke mati pun tak tinggal akan isteri dia ni. Mana jawab ni perempuan tua ni, bukan. Mana tak ada yang menceraikan. Bahkan aku punahkan sekalian mereka itu. Aku jatuhkan mereka itu dalam kebinasaan, kerugian dan kecelakaan. Maka bersabda Nabi Isa alaihi salam, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Mana yang tinggal? Yang ada lagi tu. Dan dia kahwin ramai ni, ramai suami dia. Maknanya hak mati dah. Hak mati dengan dunia. Sekarang ni hak masih lagi bersama ni. Tercengang aku bagi sekarang suami engkau yang tinggal. Yang tinggal mana ni? Yang masih lagi menjadi suami kepada perempuan tua yang huduh. Betapa tiada mengambil teladan mereka itu dengan sekarang suami engkau yang dahulu. Hak siapa ke mati bersama dengan perempuan tua ni. Jadi hak masa lagi ada sekarang ni pun tak ambil tauladan. Ada ni. Samalah kalau kita balik kepada cerita bab mereka yang ditawang oleh dunia, mati dengan dunia, mati dalam keadaan dengan dunia, tak ada akhirah, ilmu amalnya tidak ada. Maka dunia yang ditinggalku tidak ada manfaat pun baginya lepas dia mati. Dan anak-anak cucu pun meneruskan kehidupan sebagaimana dia juga. Dunia semata-mata hak sudah mati, dah sudah mati. Orang yang kaya raya, harta banyak, macam mana mereka? Macam mana kita sekarang? Kenapa tidak ambil tauladan daripada orang hak mati tu dengan dunia tu? Kenapa tak ambil tauladan? Ini tercengang ni pelik. Kita tengok kan orang mati, orang kaya raya mati, apa yang dibawa? Ilmu dan amal. Kalaulah kehidupan dia kehidupan akhirah. Hak ni kita cerita ni kehidupan dunia, tak ada ilmu, tak ada amal, tak ada ilmu, tak ada amal, tak ada. Mana nak kemata-mata kerja dunia, kekayaan dunia, pangkat dunia, macam mana nak dapat tak kira hukum hakam, dapat dunia, gunakan dunia untuk hawa nafsu semata-mata, sampai ke melakukan perkara yang dilarang pada syarak. Tak ada lama mana mati tiba-tiba. Tapi orang kemudian ni pula yang sama je, mana sama je lah, sama kawan, sama kenal belaka ni, tak jadikan sebagai tauladan. Mati muda lagi dianya. Kekayaan yang ada tu tak dapat. Belum lagi digunakan untuk memuaskan nafsu dia. Akhirat tak ada dah. Untuk dunia ni pun ni, untuk dunia, untuk puas nafsu dunia pun ni, tak ada memuaskan nafsu dunia, mati. Akhirat tak ada dah. Hak dunia ni pun, untuk kesapan dunia pun tak lama mana. Tapi orang yang sama, adakah menjadikan kematian dengan dunia tadi itu bukan dengan akhirat jadikan sebagai tauladan? Tak jadikan sebagai tauladan. Hak hidup meneruskan cara hidup yang sama dengan hak mati tiba-tiba. Lepas tu hak mati tiba-tiba. Hak panjang umur,
Orang yang penuh dengan harta dunia, bila dah tua-tua kemudian, apakah dunia yang dia dapat menikmati? Tak ada dah. Sebab apa? Sakit dah. Tak ada, sakit dah. Kadang-kadang orang pun tak berapa nak air dekat dah. Keluarga pun tak apa nak tu mana dah. Umur panjang. Tapi kehidupannya macam mana? Dunia yang ada tu boleh puas hawa nafsu? Tak juga. Sampailah mati. Dan kadang dengan dunia semata-mata. Tapi orang lain pula, adakah menjadikan itu sebagai tauladan? Tidak. Sebalik, kalulah dunia yang sama, kedudukan yang sama, paling jadikan akhirah dengan ilmu dan amal, hidup dunia pun tenang, kemudian akan dapat balasan yang sebenar-benarnya selepas daripada mati. Itulah. Tambahan pula sekarang kan, situ mati, orang muda pun mati. Sekarang ni kan, sekarang ni bukan macam dulu. Dulu matinya mati atas lembek, atas kati. Sekarang ni mati di mana? Di jalan raya, ramai mana. Di jalan raya ramai mana mati. Kalau dulu tak ada mati jalan raya, dia mati atas rumah, mati atas lembek, atas kati. Dan sekarang dah tengok hok dalam YouTube tu, hok kemalangan yang tiba-tiba. Mana mati tiba-tiba, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Bawa comel-comel. Orang belah sana tu, hok terbabah, mari sebelah sini. Jadi macam-macam kan, tengok. Hok mati tiba-tiba tu. Hok tengok dalam YouTube tu kan, tiba-tiba mari tayar lah. Faham tayar, mati. Tayar hok cabut. Tayar hok cabut tu kan. Ada tayar tu bahan kenderaan lain, ada tayar tu kena orang. Mana apa? Tiba-tiba mati. Mana terkadang untuk kepuasan nafsu dunia pun tak lepas lagi. Bekal akhirah tak dipedulikan. Lepas tu mati berserta dengan dunia. Orang kemudian jadikan tauladan, tidak jadikan tauladan. Kita hidup di dunia sementara, jadikan dunia sebagai bekal akhirah. Bukan buang dunia, jadikan dunia sebagai bekal akhirah. Bukan ngaji mutasawuf ni nak tolak dunia, bukan. Nak tolak dunia yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Nak jadikan dunia yang ada menjadi manfaat lepas dia mati, ataupun paling-paling kurang tidak memudaratkan kita lepas daripada kita mati. Dan kita usahakan supaya harta yang kita ada sekarang kita guna dengan cara yang betul. Lepas kita mati pula, anak cucu kita guna dengan cara yang betul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kekal dunia tadi bersama kita, dia menjadi akhirah. Dunia tadi kita mati dah, kekal bersama kita, hak dipanggil akhirah. Walaupun perkara itu perkara dunia, walaupun kita tinggal atas dunia, rumah tinggal, tapi anak cucu beribadah atas rumah tu, akan bersama kita di hari akhirah. Itu ada akhirah, bukan dunia kepada kita. Dunia perkara tidak ada manfaat lepas mati. Dunia perkara yang tidak akan bersama dengan kita lepas ada kita mati. Bermanfaat lepas mati, bersama kita lepas mati, dia panggil akhirah. Walaupun rupa dunia, kita jadikan dunia tu bekal akhirah. Dunia tak boleh kita nak tinggal, sebab kita hidup atas dunia. Selesai hak sifat kecelaan yang ketujuh, kasih akan dunia. Wallahu a'lam. Bab yang ke-8, pada menyatakan membesar diri. Wallahu a'lam tadi tu saya dah habis lagi ni. Wallahu a'lam hak kitab tu. Apa dah? Kena baca lah tu wallahu a'lam tu. Tak boleh tak baca. Wallahu a'lam habis itu masuk bab barunya, bab yang ke-8, pada menyatakan membesar akan diri. Barulah wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.